Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syahmi Nasution. Mana Syafiqah ni ya? Syafiqah akan bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa untuk berkongsi kepada kita tentang topik yang cukup menarik untuk komentar SPM, iaitu praktis tempoh bicara perkasa Mahkamah Syariah. Pastinya ini memberikan satu gambaran menarik bagaimanakah praktis tempoh bicara itu dapat memperkasakan Mahkamah Syariah dan bagaimanakah ia dapat memberikan kesan yang positif kepada mereka yang terlibat dalam proses mahkamah itu. Jadi kita akan bersama dengan Syafiqah untuk teruskan dengan komentar @SPM. Silakan Syafiqah. Ya, terima kasih Irfan. Lambat. Itulah di antara imej ataupun persepsi yang berlega-lega di minda rakyat apabila kita menyebut mengenai Mahkamah Syariah. Sejauh manakah kebenaran persepsi ini? Itu yang akan diperjelaskan oleh dua tetamu saya di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ialah Tuan Abu Sufyan Abu Yaziz, Presiden Persatuan Pegawai Syariah Malaysia, dan juga Tuan Muhammad Khairul Nizam Kasim, Exco Sukan, Rekreasi dan Kebudayaan Persatuan Pegawai Syariah Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti dah lesu dengan perkataan lambat. Walaupun penstrukturan telah pun dilakukan, pelbagai perubahan juga dilakukan dari segi personelnya, dari segi dokumentasinya, tetapi persepsi itu masih melekat lagi di rakyat Malaysia. Tapi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut di mana silapnya mengenai imej ini, kita perlu perjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya bidang kuasa Mahkamah Syariah supaya naratif perbincangan kita hari ini tidak menjurus kepada satu arah. Sebab saya yakin, saya takut nanti di komen hanya ada cerita isu nafkah dan cerai saja. Tuan. Terima kasih Saudara Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para penonton, selamat pagi Malaysia yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada hari ini terima kasih dijemput saya pertama sekali, dan pertamanya saya memang betul sebagaimana Saudara Syafiqah sebut tadi, banyak isu yang perkara yang diperkatakan adalah Mahkamah Syariah selalu lewat ataupun lambat. Dari segi bidang kuasa Mahkamah Syariah itu sendiri, Mahkamah Syariah sebagaimana yang dimaklumi mengendalikan pelbagai kes yang melibatkan orang Islam. Dan kebanyakan kes di Mahkamah Syariah melibatkan isu-isu tuntutan, kes-kes penceraian, kekeluargaan, nafkah, dan juga tuntutan berkaitan dengan harta pencarian dan lain-lain lagi yang berkait selepas perkahwinan ataupun perceraian. Dan di Mahkamah Syariah setakat ini kita alhamdulillah kita ada beberapa KPI yang sememangnya memang jadi sasaran kita. Target kita itulah. Target kita nak berubahlah daripada dulu. Memang kita tak nafikan. Tapi alhamdulillah sekarang ni nanti mungkin beberapa inovasi, beberapa pendekatan yang kita telah buat untuk tujuan mempercepatkan proses perbicaraan itu sendiri. Ya. Niat itu sudah ada dan telah pun direalisasikan, pelaksanaannya ada. Tapi kenapa persepsi dan juga imej itu masih ada lagi di kalangan rakyat Malaysia? Di mana puncanya? Okey, sebenarnya di Mahkamah Syariah, tu saya nyatakan tadi, dulu mungkin berbeza dengan sekarang. Tapi pendekatan sekarang yang dibuat oleh di Mahkamah Syariah, banyak pendekatan yang dibuat. Contoh yang saya bagi adalah penyelesaian melalui majlis suluh. Bagaimana majlis suluh itu berjaya membantu pihak-pihak dapat diselesaikan pada hari yang sama. Datang ke mahkamah, daftar kes, kita rujuk kepada pegawai suluh kita dalam majlis suluh ataupun majlis perdamaian ni, runding cara ni yang kita buat, dan akhirnya kita selesai pada hari itu dan endorse pada jadikan perintah. Jadi cuma persepsi, mungkin persepsi orang awam, kenapa kes itu lambat, banyak berkait bagaimana tuntutan itu dibuat. Kadang-kadang kalau tuntutan itu banyak, dia akan jadi agak panjang. Sebab perbicaraan hakim itu perlu meneliti setiap satu tuntutan yang dibuat di Mahkamah Syariah. Itu yang jadi proses itu akan jadi panjang. Dan sebenarnya di Mahkamah Syariah kita berusaha dari pelbagai aspek. Contoh dari segi pengurusan kes, dari segi sistem, kita dah advance lah. Sekarang kita ada sistem e-syariah versi 3. Dan dalam proses kita, bagaimana kita nak melaksanakan e-filing tanpa pihak-pihak hadir ke mahkamah. Proses pendaftaran tu boleh buat di rumah. Tanpa perlu hadir ke mahkamah. Dan pengurusan kes tu dibuat oleh pendaftar-pendaftar kita yang memainkan peranan di Mahkamah Syariah Negeri, supaya kes itu terus di hadapan hakim
hakim terus dia adakan perbicaraan tanpa perlu makan masa yang panjang untuk. Cuma itulah saya katakan tadi, dia banyak berkait juga bergantung kepada jenis tuntutan. Kalau tuntutan tu pernah kita di mahkamah ada 20 jenis tuntutan, proses tu mungkin agak panjang. Dan saya jelaskan tadi, Mahkamah Syariah kita telah menginovasi beberapa program bagi tujuan untuk mempercepatkan kita punya proses. Saya bagi contoh tadi suluh. Selain itu kita ada juga macam di mahkamah wilayah, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, kita ada mahkamah hadanah. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan kes-kes yang berkaitan dengan hadanah. Dan selain itu kita ada juga di mahkamah syariah yang melaksanakan fast track. Maknanya kes penceraian sehari dah siap. Sehari dah selesai. Kalau dipersetujui lah kedua-dua belah pihak. Betul. Kan? Kalau ada persetujuan penceraian, dia terus depan hakim untuk lafaz cerai. Jadi ini masuk sebenarnya sistem itu sebenarnya dah bagus, dah baik, tetapi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Terutamanya kalau di mahkamah ini dari segi dokumentasi ataupun mungkin salah satu pihak itu tidak hadir ke mahkamah, itu juga akan melambatkan proses. Tapi sebenarnya berapa lama sebenarnya tempoh perbicaraan itu? Okey. Kita di Mahkamah Syariah kita ada KPI sebenarnya tadi. Contoh KPI bagi kes suluh, majlis suluh itu adalah 3 bulan ataupun 90 hari. Kita berusaha di peringkat itu untuk kita menyelesaikan kes itu tanpa perlu sampai ke peringkat perbicaraan. Itu di peringkat majlis suluh. Selain itu kita ada juga KPI yang lain termasuk kes rayuan dan sebagainya, yang kita kes KPI penceraian yang tempohnya kita cuba selesaikan dalam 80%. Jadi kes ini insya-Allah tu saya katakan tadi, kalau katakan tak ada apa lain selain daripada halangan daripada mungkin tuntutan yang banyak ataupun faktor-faktor ketidakhadiran macam Syafiqah sebut tadi, pihak tidak hadir dan memberikan kerjasama mungkin menyebabkan kes tu lama. Saya bagi contoh bagi kes suluh. Kes suluh kita hadir, suluh tu kita gitu buat perundingan. Tapi kadang-kadang salah satu pihak tu tidak hadir sendiri. Menyebabkan kes itu terpaksa pergi ke peringkat perbicaraan. Di peringkat perbicaraan saya pastilah yang itu memang prosesnya bergantung pada hakim sebab dia akan mendengar keterangan pihak-pihak. Okey, bila tidak hadir walaupun saman itu telah diberikan di tangan, dah pun diterima, akhirnya kes itu ditambah lagi tempoh masanya. Betul. Ini akan menjadi, kalau orang katalah terutamanya wanita, sebab selalunya wanita yang menjadi plaintiff dalam situasi ini. Dia kata zalimnya lah kepada wanita ni, sebab kalau contoh nak tuntut nafkah, lama nak dapat nafkah tu, macam mana tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Syafiqah, Tuan Abu, serta penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka untuk memulakan perbincangan kita pagi ini dengan firman Allah SWT. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sekiranya kamu menghukumkan di antara manusia itu, hendaklah kamu hukumkan dengan adil. Jadi bila kita sebut konotasi adil itu, sudah semestinya keadilan itu diletakkan oleh hukum syarak untuk menafikan segala kezaliman. Sebagaimana Syafiqah sebut juga tadi, dari segi tempoh masa penyelesaian kes di Mahkamah Syariah itu, seringkali persepsinya Mahkamah Syariah ini mengambil masa yang agak lama. Jadi perlu dijelaskan di sini dan ditekankan bahawa tempoh masa itu bila diistilahkan backlog cases, bila ia melangkaui tempoh 1 tahun. Mana untuk memproses satu-satu kes sehingga selesai itu, daripada awal pendaftaran kes, kita bicara di sini dalam konteks kes mal. Di Mahkamah Syariah ada 2 jenis kes. Satu kes mal, selain daripada kes-kes jenayah, kita namakan dia kes mal. Termasuk yang macam Tuan Abu sebut tadi, kes perceraian. Bila cerai ni dia akan merebak pada kes-kes lain. Ya, betul. Dia akan nusyus lah, apalah. Hadanah anak, nafkah anak, nafkah iddah, muta'ah, harta pencarian, banyak di situ. Dia akan timbul. Dan bila dikira mula pengiraan tempoh kes ini, bila pihak-pihak itu mendaftarkan kes di kaunter pendaftaran Mahkamah Syariah di negeri-negeri. Jadi di situ bermulanya pengiraan tempoh, sehinggalah kepada
penyelesaian kes tersebut melalui perintah mahkamah. Di tengah-tengah tu dia ada proses proceeding dia. Bila daftar kita kena adakan pengurusan kes. Apa tujuan pengurusan kes? Pengurusan kes ni bertujuan untuk saman ataupun notis mohonan tu diserahkan kepada pihak-pihak supaya pihak satu lagi ni mengetahui apa tuntutan yang dibuat ke atasnya. Kemudian setelah saman atau notis mohonan disempurnakan, mahkamah ataupun pendaftar akan melakukan proses sebutan kes. Tujuan dia untuk memastikan pleading pihak-pihak ni lengkap. Lengkap yang itu baru pergi kepada perbicaraan. Bila perbicaraan selesai semua, pihak-pihak memfailkan hujah dan akhirnya mahkamah akan buat satu perintah. Itu yang kita cakap dalam masa tak sampai 2 minit ni nampak macam ringkas. Betul? Betul kan? Tetapi kalau kita pergi pada realitinya di mahkamah syariah, satu-satu proses tu, peringkat sebutan ni paling lama yang saya perhatikan. Ya. Sebab perlu kita tekankan peremajaan proses tersebut perlu dititik beratkan. Kalau sekarang ni kalau kita katakan penyempurnaan saman, penyata tuntutan, notis mohonan masih dibuat secara konvensional. Makna konvensional ni perlu diserah secara kediri. Apakah di sana tidak ada ruang untuk kita fikirkan penghantaran secara elektronik? So perlu kepada peremajaan dari segi peruntukan undang-undang dan sebagainya. Kita melihat perkara-perkara ini penting untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan keadilan itu kepada masyarakat. Ya Tuan, untuk sekarang ini apa aktiviti terkini hasil usaha sama dengan JKSM? Aktiviti kalau kita lihat dalam konteks biasa yang lazim dilakukan antara JKSM dengan negeri-negeri adalah melaksanakan bengkel-bengkel, latihan-latihan kepada sumber manusia agar kita lihat sumber manusia di peringkat pelaksana ini sentiasa kompeten untuk melaksanakan sebarang bentuk perkhidmatan keadilan kepada masyarakat. Itu dari sudut lazimnya. Walau bagaimanapun kita juga melihat dari sisi yang lain. Maknanya semua manusia ini bukan sentiasa setiap masa perlu kompeten dari sudut ilmu pengetahuan. Tapi kita melihat dari sudut kesihatan, gaya hidup yang sihat dan sebagainya. Jadi kita come out dengan Tuan Presiden Persatuan Pegawai Syariah Malaysia dan juga saya selaku Exco Sukan, Kebajikan dan Kebudayaan Persatuan Pegawai Syariah Malaysia, dan sudah tentu bersama dengan restu daripada Yang Maarif Datuk Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dan pada tahun ini tuan rumahnya adalah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 9. Kita akan menganjurkan satu program peringkat nasional iaitu Multaqa Mahkamah Syariah tahun 2023. Dalam program ni namanya Multaqa, tapi dia punya aktiviti utama dia adalah kita menganjurkan 15 jenis sukan yang akan disertai oleh semua warga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri. Okey Tuan, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai program ini bagaimana? Kita ada laman sesawang, PPSM, boleh layari laman sesawang Persatuan Pegawai Syariah Malaysia, juga di laman sesawang Facebook Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Dan kita wawa juga melalui medsos yang lain seperti TikTok dan sebagainya. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Abu Sufyan Abu Yaziz, Presiden Persatuan Pegawai Syariah Malaysia, dan juga Tuan Muhammad Khairul Nizam Kasim, Exco Sukan Rekreasi dan Kebudayaan Persatuan Pegawai Syariah Malaysia. Kerana sudi berkongsi bersama kita dan juga mungkin dapat mengubah persepsi dan juga imej mahkamah syariah ini di minda rakyat di luar sana. Sebenarnya yang lambat ni bukannya datangnya daripada mahkamah syariah semata-mata, tapi kita kena lihat juga ada banyak lagi punca-punca sebenarnya kepada perkara ataupun yang boleh melambatkan proses di mahkamah itu. Okey, seterusnya kita